Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahim daripadanya. Pada pagi ini kita memulakan pembacaan daripada kitab karya Fadilatul Syekh Dr. Sa'id Abdul Latif Fodah, berjudul Al-Farqul Azim بين التنزيه والتجسيم. الفرق العظيم بين التنزيه والتجسيم. Kitab ini akan memfokuskan perbahasan berkaitan dengan asma wa sifat, berkaitan dengan mutasyabihat. InsyaAllah kita akan usahakan membacanya sehingga selesai. Yang baru masuk boleh kongsi dan share dengan niat menyebarkan ilmu dan dengan niat dakwah. Boleh kongsi insya-Allah dan boleh share. Saya mulakan pembacaan daripada muqaddimah musannif. Mula daripada muqaddimah musannif. Jadi sesiapa yang belum print PDF-nya, maka boleh lakukan insya-Allah pada masa-masa yang akan datang, hari ini dan pengajian yang seterusnya. Walaupun mungkin kita baca melalui PDF ataupun kita mendengar tanpa ada kitab, tetapi lebih baik mendengar, bagi mereka yang tahu berbahasa Arab, mendengar dengan ada kitab fizikal di hadapan kita. Kerana niatnya adalah manfaat sehingga mati. Jadi dengan ada kitab fizikal di hadapan kita, kita boleh dhabit, kita boleh catat dan seumpamanya. Mungkin tak sempat hari ini, boleh buat. Untuk pagi ini tak sempat, jadi boleh usahakan PDF itu dicetak. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمات قليلة تبين بعض الأمور التي كثر الاختلاف فيها، كتبتها لما رأيت الناس في هذا الزمان قد اختلطت عندهم الأمور، وصار الحاذق منهم لا يعرف طريق الاهتداء، وأحسن ما يمكنه فعله هو التوقف في أمور لا يجوز له التوقف فيها، لأنها من أصول الدين التي لا يعذر الجاهل بها. وترى الذكي الألمعي عند عامة الناس أقصى ما يستطيع قوله هو لا أدري، وهذه الكلمة نصف العلم فعلا، ولكن في أمور وأمور. فهذه كلمات. Ini adalah beberapa kalimah yang menjelaskan sebahagian perkara-perkara yang banyak berlaku ikhtilaf padanya. Aku telah menulis kalimah-kalimah ini, catatan-catatan ini, kerana aku telah melihat
manusia pada zaman ini telah bercelaru di sisi mereka, telah bercampur baur di sisi mereka perkara-perkara. Mana banyak perkara yang telah bercampur baur. Dan orang yang cerdik pandai pun daripada kalangan masyarakat tidak mengetahui apakah caranya mendapat petunjuk. Maknanya mereka tidak dapat menyelesaikan apabila masalah-masalah seperti ini dilontarkan. Dan mereka seperti kebingungan bila diminta untuk menjelaskan. Dan paling baik apa yang mereka boleh buat adalah mengambil sikap tawakuf, iaitu tidak berkata apa-apa. Mengambil sikap tawakuf dalam perkara yang sebenarnya tidak boleh tawakuf. Tidak boleh hanya mengambil sikap la adri, saya tidak tahu, ataupun wallahu a'lamu bissawab. Mengapa? Masalah-masalah ini adalah daripada usuluddin, daripada perkara yang berkaitan dengan asas-asas agama, fondisi-fondisi agama, iaitu dia adalah perkara yang berkaitan dengan akidah. La yu'zarul jahilu biha, tidak diberi keuzuran. Tidak ada uzur, tidak ada alasan dalam masalah seperti ini. Dan kata Dr. Said Fauda, dan kamu akan mendapati orang yang bijak pun, orang yang ulama pun, apabila berhadapan dengan orang ramai, paling tinggi apa yang dia mampu berkata adalah la adri, saya tidak tahu. Betul, kalimah la adri ini adalah separuh daripada ilmu. Tetapi perkataan la adri ini tidak boleh dalam perkara yang menyangkuti akidah. Dalam perkara-perkara yang lain selain daripada usuluddin, maka boleh dikatakan la adri itu sebagai nisful ilmi. Wa'lam, ketahuilah, ayyuhal muslimut taqiyyu, wahai orang Islam yang bertakwa, ketahuilah apa? Annal jahla bi usuliddini qad amma wa intashara fi hadzal zaman. Kejahilan tentang akidah dan usuluddin telah umum dan tersebar di zaman ini. Wazdada tirabun nasi fi umuri dinihim, dan telah bertambah-tambah kecelaruan orang ramai tentang urusan-urusan agama mereka. Wa madzaka illa li taqsiri ulil amri minal ulama, dan perkara itu berlaku disebabkan apa? Kerana kecuaian pemegang taruh, pemegang urusan agama ini siapa? Ulama. Ulama telah taksir, cuai. Jadi bila ulama cuai, tak ambil berat, maka mula tersebar pemahaman-pemahaman yang salah di kalangan orang awam. Apatah lagi ulama itu sendiri tidak mampu menjelaskan. Fahaulai lahuna 'anin nasi bi umurin zannu annaha tufidu fi nashri ad-dini wa 'audati sultanihi. Maka ulama-ulama yang sepatutnya memandaikan bangsa sendiri, mereka telah lara, berada dalam kelalaian, sibuk dengan perkara-perkara yang mereka sangka perkara yang mereka menyibukkan diri dengannya itu memberi faedah untuk menyebarkan agama dan mengembalikan kesultanan agama, maksudnya kekuatan agama. Wa ashghalu anfusahum bimaqalatin la tughni min ju'. Para ulama telah menyibukkan diri mereka dengan perbahasan-perbahasan
dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Wa ghafalu an wazifatihimul ula, dan mereka telah alpa dan lalai daripada tanggungjawab mereka yang utama. Apa dia tanggungjawab mereka yang utama? Wahiya tablighu syu'unid dini ilal khalqi. Tanggungjawab yang pertama dan utama yang telah dialpakan oleh alim ulama adalah menyampaikan urusan-urusan agama kepada makhluk, iaitu kepada manusia. Wa hadza la yatimmu illa bi mukhalatatihim was-sabri ala adhahum fi sabilil muhim. Dan perkara ini maksudnya apa? Menyampaikan agama tidak mungkin akan dapat direalisasikan melainkan dengan bercampurnya ulama dengan orang awam, dan bersabarnya ulama dengan segala perkara yang menyakitkan yang dilakukan oleh orang awam terhadap mereka. Fi sabilil muhim. Perkara ini sanggup ditempuh dan ditanggung demi mencapai perkara yang merupakan objektif yang sangat penting, iaitu memperkukuhkan akidah bangsa dan memandaikan mereka. Kama kana yaf'alul anbiya, menanggung kesabaran bagi menyampaikan agama ini bukan perkara yang baru. Dia adalah perkara yang telah pun dilakukan oleh para anbiya. Wa hadza ma yajibu an yaf'alahu a'immatud dini minal ulama. Menyampaikan agama dengan penuh kesabaran dan menanggung segala kesakitan yang disampaikan oleh awamin nas adalah perkara yang wajib dilakukan oleh ulama-ulama, pemuka-pemuka agama. Fa innahum, mengapa mereka perlu buat perkara ini? Fa innahum, kerana mereka adalah waris-waris para nabi. Wal anbiya'u lam yuwarrithu illa ilma, dan para anbiya tidak pernah meninggalkan sebarang pusaka melainkan ilmu. Wa ala man yunassibu nafsahu listihqaqi hadzal mirathi an yaltazima bihaqqihi wa huwa at-tabligh. Dan wajib dan menjadi tanggungjawab orang yang menobatkan diri mereka, orang yang meletakkan jawatan atas diri mereka bagi keberhakan ataupun hak mereka dengan warisan ini. Apabila mereka telah memunculkan diri mereka sebagai orang yang berhak dengan warisan ini kerana mereka ulama yang telah mewarisi ilmu, maka hendaklah mereka yaltazima bihaqqihi, beriltizam dan menjaga hak ilmu itu sendiri. Apakah hak warisan ilmu? Hak warisan ilmu yang kamu dapat hendaklah kamu sampaikan. Walamma ra'an nasu mauqi'al ulama'i farighan. Jadi dengar ini, kenapa tersebarnya kejahilan ataupun akidah menyeleweng sehingga terpasak dalam diri orang awam? Sebabnya lihat, yang tadi telah dinyatakan, sebabnya taksir, ulama cuai dalam menyampaikan agama. Dalam masa yang sama mereka mengajar tapi menyibukkan diri pada perkara-perkara yang mereka sangka memberi manfaat untuk menyampaikan agama dan mengembalikan kekuasaannya, tetapi hakikatnya mereka telah alpa dengan perkara yang lebih penting dan lebih utama. Maka ironisnya, walamma ra'an nasu mauqi'al ulama'i farigha, apabila masyarakat awam melihat ruang kosong ataupun tempat yang sepatutnya diisi oleh ulama itu, tempat itu menjadi kosong. Tak ada yang akan memberi penerangan kepada mereka. Alqaw bi anfusihim baina aidi man nassaba nafsahu lahu wa illam yakun min ahlihi. Maka orang awam
mula mencampakkan diri mereka, maknanya mempertaruhkan diri mereka, menyembamkan diri mereka di kehadapan siapa? Mereka dalam keadaan kosong, mencari-cari, tetapi lihat tiada yang daripada kalangan ulama yang benar, lalu mereka telah menyembamkan diri mereka di hadapan orang yang telah menobatkan dirinya untuk ilmu, walaupun dia sebenarnya bukanlah daripada kalangan ahli ilmu. Fadallu tariqahum, lalu orang awam telah sesat dalam jalan mereka di kehidupan dunia. Wasaru, apa jadi pada orang awam? Wasaru yajruna wara'a kulli sarikhin wasallamu umura dinihim liljahilina almuta'alimina wasara jumhurun nasi ul'ubatan biaidil la'ibin. Dan jadilah orang awam berlari-lari, mengikut, mengejar di belakang setiap yang bersorak, setiap yang berbunyi, setiap yang bersorak, setiap yang lihat petah berbicara, maka orang awam akan berlari belakang mereka, berpaut dengan kaki mereka, dan orang awam menyerahkan urusan agama mereka kepada orang-orang jahil yang merupakan diri mereka seperti ulama, tetapi hakikatnya sebaliknya. Wasara, dan jadilah mayoritas, jadilah majoriti masyarakat permainan, barang permainan di tangan-tangan orang yang mempermain-mainkan mereka. Wa bina'an ala hadha wa ghairihi faqad wajaba ala kulli dhi ilmin an yaquma بهداية الناس إلى الدين الحق في كل الأمور في العقائد وفي الشرائع وذلك حتى تستقيم أمور الناس على منهاج رب العالمين الذي ارتضاه لهم. Dan berasaskan perkara ini dan perkara-perkara yang lain, maka wajib menjadi tanggungjawab atas setiap orang yang berilmu untuk bangun, berdiri, menyampaikan hidayah kepada manusia, memberi petunjuk kepada manusia ke jalan agama yang benar dalam setiap urusan-urusan agama. Perkara yang menyangkuti akidah, perkara yang menyangkuti syariat, semua perkara ini harus dilakukan oleh ulama, menyampaikan agama, memimpin tangan masyarakat supaya mereka tidak dicolek oleh mereka-mereka yang akan menyesatkan. Wadzalika, yang demikian itu dilakukan sehinggalah telah lurus urusan-urusan agama, berjalan di atas manhaj Allah Subhanahu wa taala, yang manhaj itu telah Allah redha dengannya. Wa hadhihi ar-risalatu sammaituha al-farq al-'azima baina at-tanzih wa at-tajsim. Risalah ini aku telah menamakannya al-farqul azim, perbezaan besar antara tanzih dan juga tajsim. Wa qad da'ani ila kitabatiha ma ra'aitu 'inda kathirin min al-khalti min an-nasi min al-khalti baina al-amrayn wa min al-ma'lumi annahu la yastaqimu asasud din illa ala asasit tauhid. فالإسلام دين التوحيد، وأيضا فقد انتشر بين عامة الناس وخاصتهم جهلهم باعتقاد أهل السنة والجماعة، فرمت بهذه الرسالة تبيين المعتقد ورد المذهب المنتقد، وجريت فيها على تبيين أصول كافية لبعض الفرق الإسلامية ليسهل على الناس التمييز بين الحق والباطل. Dan risalah ini, aku telah menamakan risalah ini
Dan risalah ini aku telah menamakannya dengan nama Al-Farqul Azim baina tanzihi wa taksim. Wa qad da'ani, telah mendorong aku untuk menulis risalah ini oleh faktor daripada apa yang aku telah lihat di sisi kebanyakan orang, minal khalti bainal amrain, daripada kecelaruan dan tidak dapat membezakan antara dua perkara, di antara tanzihullah dengan tajsim. Maka Islam ini, insya-Allah kita baru baca mukaddimah. Maka yang mendorong aku untuk menulis risalah ini, yang mendorong aku menulis risalah ini adalah apa yang aku lihat daripada kecelaruan yang telah melingkari orang ramai, tidak dapat membezakan apakah itu tanzihullah dan apakah itu tajsim, sehingga tajsim dan tashbih itu dianggap sebagai akidah. Maka Islam adalah agama tauhid, wa aidan, dan juga begitu juga faqad intashara, maka sesungguhnya telah melebar dan tersebar di kalangan orang awam, di kalangan manusia, sama ada di kalangan orang awam dan di kalangan khawas, jahluhum, kejahilan mereka dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Lalu aku telah mensasarkan risalah ini. Farumtu, rumtu ni maksudnya qasadtu, aku telah mengqasadkan dengan menulis risalah ini untuk memberi penjelasan tentang akidah dan menyanggah aliran yang tidak benar. Wajaraitu, dan aku telah mengambil konsep di dalam risalah ini untuk menjelaskan usul-usul yang memadai dan mencukupi. Di dalam risalah ini aku berpegang dan aku berjalan dengan konsep menjelaskan usul yang cukup, yang sempurna berkaitan dengan sebahagian firqah-firqah Islam, supaya menjadi mudah kepada masyarakat dan orang ramai membezakan di antara hak dan batil. Ini dalam mukaddimah, kita dah selesai mukaddimah, dan sangat penting nasihat daripada Dr. Said Faudah tentang apakah punca. Jadi kita bercakap, kita mengadu tentang itu dan ini. Tetapi adakah kita para asatizah telah melakukan tugas-tugas menerangkan? Bukan hanya menyindir, bukan hanya mencela, tetapi soalnya adakah kita telah melakukan tugas menyampaikan? Sebab itu kaedah dan jalan yang ditelusuri oleh ulama kita di Hadramaut, kalau kita ingin menghindarkan salah faham yang melingkari nasabiyah, iaitu orang yang tidak menyukai kepada Ahlul Bait, maka ceritakan kelebihan Ahlul Bait yang telah disebut oleh Rasulullah, ataupun golongan Syiah yang tidak suka kepada sahabat, maka banyak cerita tentang sahabat. Ceritakan tentang sahabat, sehingga terpasak cinta kepada sahabat dalam diri orang awam, dan tak ada ruang sesiapa pun yang boleh menodai keyakinan mereka. Bukan hanya kita menyebutkan diri dengan sebut istilah itu dan istilah ini, golongan sesat itu dan golongan sesat ini. Kita hanya sebut nama saja. Dan kadang-kadang kita jadi orang yang tolong sebarkan pula, tolong memfamouskan pula. Tidak, kita sibukkan diri kita terangkan yang betul. Apa dia?
Yang betul tu apa? Terang, sebut tu. Jangan banyak sangat sebut nama-nama firqah-firqah tertentu, tetapi dalam masa yang sama kita tak buat kerja terang, tak buat kerja jelaskan apa dia. Tak perlu highlight dan isyaratkan pun tak apa. Kita hanya sebut yang sebenarnya i'tiqad dengan Allah itu macam mana, i'tiqad dengan sahabat itu, terangkan kelebihan sahabat sebanyak-banyaknya. Terangkan kelebihan Nabi, terangkan tentang Allah, sehingga masyarakat ada rasa kebesaran Allah, hebatnya, ketinggian Allah, sehingga mereka tak boleh bayang Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti dengan makhluk. Itu kerja yang kurang dilakukan. Maka sila mengambil tugas masing-masing untuk menjelaskan. Bayanu asli nusyu'it tashbihi inda ahli Islam. Dalam terjemahan kepada petikan daripada kitab Al-Faslu fil milali wal ahwa'i wan nihal. Ada beberapa perkataan yang tak jelas, tapi mafhum dia jelaslah. Nanti kita akan tahqiq lagi. Qala Abu Muhammad ibn Hazm fil Fisal. Al-Fisal, bukan fasal, Al-Fisal fil milali wan nihal. Fi awwali waraqatin min Tauratil Yahudi allati 'inda rabbanihim wa 'ananihim wa Isawaih haitsu kanu fi masyariqil ardi wa magharibiha la yakhtalifuna fiha ala sifatin wahidah. Ini petikan daripada kitab Taurat. Petikan daripada kitab Al-Fisal fil Milali wan Nihal karangan Ibnu Hazm. Beliau ini tulis kitab ni berapa jilid ni? 5 jilid. Kitab yang sangat luas yang dipanggil Tarikhul Firaq. Tarikhul Firaq Al-Milal wan Nihal, yang terkenal lagi Asy-Syahrastani, menjelaskan pecahan-pecahan milal dan nihal, bukan hanya dalam agama Islam tetapi agama Yahudi, agama Nasrani, seperti Katolik, apa tu satu lagi Katolik, Katolik itu Katolik lah, Katolikia, dalam agama Kristian misalnya. Maka ini kitab ataupun satu madah yang dipelajari dalam Usuluddin Al-Milalu wan Nihal. Maka kata Syekh Abu Muhammad Ibn Hazm yang terkenal sebagai Ibn Hazm Al-Zahiri Al-Andalusi, dalam bab tashbih, maka Ibn Hazm ini adalah orang yang sangat memberi tambih tentang kebobrokan tashbih. Maka dalam muqaddimah Al-Farqul Azim, Syekh Musannif telah memetik kata-kata daripada Ibn Hazm sebagai muqaddimah bagi menjelaskan sejarah bagaimana wujudnya tashbih di kalangan penganut-penganut agama samawi. Di dalam awal helaian daripada kitab Taurat Yahudi yang berada di sisi Rabbanihim wa Ananihim wa Isawai. Rabbani ini adalah, kalau sekarang ini dipanggil Rabai Yahudi. Maknanya iaitu di kalangan pendeta-pendeta mereka. Wa Ananihim wa Isawai. Jadi Anani ni saya tak jumpa terjemahannya. Isawah ini adalah nama salah satu daripada firqah Yahudi yang dinisbahkan kepada Abu Isa Al-Asfahani. Kesimpulannya, kalau nak diringkaskan, di sisi Rabbani, Anani, Isawai, maksudnya di sisi firqah-firqah, aliran-aliran agama Yahudi. Itu maksud dia. Ada yang namanya Rabbani, ada yang namanya Anani, ada yang namanya Isawai. Kesimpulannya, dalam warakah, dalam helaian Taurat yang dipersetujui oleh 3 aliran ini, haisu, sekira-kira, kanu, mereka ini di timur dan barat tidak berbeza padanya, tidak berselisih padanya atas satu sifat pun. Maknanya
mereka semua bersepakat dengan Taurat ini. Walaupun berbeza aliran, tetapi mereka tidak berikhtilaf walaupun atas satu perkara. Law rama an yazida fiha lafzatan aw yanqusa ukhra laftadaha inda jami'ihim. Law rama ini zahirnya fa'ilnya adalah syakhs. Kalau ada seseorang yang mensasarkan untuk menambah pada helaian Taurat ini walaupun satu lafaz, ataupun mengurangkan walaupun satu lafaz, laftadaha, pasti orang itu, sosok itu akan terdedah, akan dapat diketahui dan dikesan. Inda jami'ihim, di sisi semua aliran Yahudi. Apalagi muballaghatan zalika ila ahbarihim alladhina kanu ayyama malaka al-haruniyatu lahum qabla al-kharabi sani bidahrin yazkuruna annaha muballighatun dhalika ila min ulaika ila azra'il warraqil haruni. Ini nama-nama yang ada kaitan dengan sejarah. Jadi detail sejarah itu kena buka lah sejarah Yahudi. Tapi mafhumnya nak terangkan tu perkataan tu je. Jadi nak bagi tahu ni Taurat yang kita petik ini adalah yang dipersetujui, yang mana semua tahu walaupun daripada pelbagai aliran Yahudi. Kalaulah ada satu orang yang dia cuba menambah dalam Taurat ini walaupun satu lafaz, ataupun dia mahu mengurangkan walaupun satu lafaz, maka dia ni akan kantoi, akan terdedah apa yang dia ingin lakukan. Dan perkara ini ataupun warakah ini ataupun Taurat ini telah disampaikan kepada pendeta-pendeta mereka, yang mereka ini berada pada zaman Malaka. Kita baca Malaka, zaman ketika Yahudi telah berada di bawah dinasti Haruniyah, sebelum berlakunya kemusnahan kedua. Dia ada sejarah Yahudi ni, Al-Kharabul Awal, Al-Kharabul Sani. Maka sebelum berlaku peristiwa kemusnahan Yahudi yang kedua, maka mereka telah menyebut bahawasanya mereka telah menyampaikan perkara ini daripada pendeta sebelum ini kepada Azra al-Warraqil Haruni. Ini pun zahirnya mungkin ini adalah merujuk kepada nama orang, mungkin raja dia ke. Ini sejarah lah. Nama raja yang memerintah pada ketika itu. Jadi itu bukan poin yang terlalu penting, tapi bagus ditahkikkan. Lihat sejarah Yahudi. Apa yang ingin Ibnu Hazm al-Zahiri sebut di sini, fafi sadriha, di awal pembukaan kitab Taurat ini ada petikan seperti berikut. Qala Allah Ta'ala isna' bina'a adama ka suratina ka shibhina. Allah Ta'ala telah berkata, telah berfirman, buatlah rupa bentuk Adam seperti bentuk kami, seperti serupa dengan kami. Itu petikannya. Kemudian apa kata Ibnu Hazm? Qala Abu Muhammad Ibnu Hazmin, telah berkata oleh Ibni Hazm, walau lam yaqul illa ka suratina lakana lahu wajhun hasanun. Kalaulah petikan ini hanya berkata ka suratina, maknanya hadis ini pun ada dalam Bukhari, dengan lafaz dicipta Adam seperti surahnya. Kalaulah lafaz itu hanya menyebut kasuratina, ciptalah Adam seperti surah kami, maka masih ada takwil, masih ada wajah yang baik yang boleh dimaknakan. Itu maksud walau lam yakul, kalaulah tidak berkata petikan itu, ataupun seperti yang mereka dakwa Allah yang kata illa kasuratina,
Kalau hanya ada perkataan kasuratina, maka sudah pasti bagi perkataan ini ada wajah yang baik yang boleh dimaknakan dan ada makna yang sahih. Jadi kalau hanya perkataan seperti rupa kami, seperti surah kami, maka kita ada wajah yang boleh kita takwilkan. Ada makna sahih yang boleh kita maknakan. Apa makna sahih tersebut? Wahwa itu dia kembali kepada setiap daripada wajah hasan dan juga makna sahih. Apa dia? Wahwa an nudhifa surata ila Allah Ta'ala idafatal milki wal khalqi. Iaitu maksud suratina ini, suratina seperti mana wa nafakhna fihi min ruhina. Ruhina kan, roh kami dalam Quran. Allah telah menisbahkan roh kepada kami, sedangkan Allah tiada roh. Jadi apa maksud ruhina? Maka ulama telah bahaskan. Kenapa Nabi Isa disebut ruhullah? Bukan idafat milk. Bukan idafat juzuk, bukan. Tetapi oleh kerana dia adalah milik Allah, Allah yang menciptanya. Itu maksud ruhullah ataupun ruhina. Begitulah juga kalau ada hadis yang menyebut suratullah. Dicipta Adam ala suratihi. Khalaqallahu Adam ala suratihi. Itu pun perbahasan yang panjang dalam kitab hadis. Maka kalaulah hanya ada perkataan, kalau hanya ada perkataan suratina, maka ada takwil yang boleh ditakwilkan, ada makna sahih yang boleh dimaknakan. Apakah makna sahih tersebut? Wahwa an nudhifa surata, kita telah mengidafatkan perkataan surah kepada lafaz Allah itu seperti sebagai idafat apa? Jadi idafat surah dengan Allah ini bukanlah idafat juzuk, tetapi dia idafat milik dan dia idafat khalq. Maksudnya suratina, surah ini adalah milik kami. Kami punya. Sebab apa kami punya? Sebab kami yang cipta. Itu maksud ruhullah juga. Bila dikata ruhina, bukan ruh Allah itu dimasukkan kepada Nabi Isa, tetapi ruhina sebab apa? Sebab dia adalah milik kami. Sebab apa milik kami? Kami yang ciptanya. Tiada sesiapa yang berkongsi dalam menciptakan. Dan idafat roh itu kepada Allah litashrif, pelbagai yang telah disebut oleh ulama. Hadhihi kama taqulu. Ibnu Hazm mengatakan, contohnya kita kata hadza amalullah. Kita kata ini adalah perbuatan Allah, ini adalah kerja yang dibuat oleh Allah. Wa taqulu lil qirat wal qabih wal hasan hadhihi suratullah. Contohnya kita tengok monyet, kita kata ini adalah surah Allah. Kita kata kepada benda yang tak elok, kita kata ini adalah surah Allah. Ataupun benda yang elok kita kata hadhihi suratullah. Apa maksud dia? Apa takwil dia? Takwil dia hadhihi suratullah yakni taswirullah. Ini adalah benda yang Allah rupakan. Jadi bila dikatakan kepada monyet ini adalah suratullah, dia punya takwil dia adalah apa? Kalau orang tu niatlah, ini adalah sesuatu yang dirupakan. Suratullah tu maksudnya surah allati sawwaraha Allah. Itu maksud dia. Wasifah allati infarada bimilkiha wa khalqiha. Kenapa pula roh itu contoh diidafatkan kepada Allah? Kenapa surah ini diidafatkan kepada Allah? Maka diidafatkan kerana dialah zat yang tunggal dalam memilikinya dan dalam menciptakannya tanpa ada sebarang keraguan. Tetapi masalahnya dalam teks Taurat itu, dia ada satu lagi perkataan kasyibihina. Kasuratina kasyibihina. Itu point dia. Walakin qawluhu kasyibihina mana'at ta'wilati wa saddal makharija wa qata'a subula wa awjaba shibha adama lillahi azza wa jalla wa la budda daruratan. وهذا يعلم بطلانه ببديهة العقل إذ الشبه والمثل واحد.
Wa hasya lillahi an yakuna lahu mithlun aw shibhun, tetapi perkataannya kasyibihina, seperti serupa dengan kami. Rupa itu boleh takwil lagi, tapi kalau dah sampai guna perkataan serupa, kata Ibn Hazm, maka dia sudah tak ada ruang untuk takwil. Dia menghalang. Perkataan syibihina itu, lafaz itu menghalang daripada takwil dan menutup jalan-jalan dan menutup ruang masuk, ruang keluar, dan juga menutup jalan. Maknanya bila disebut dengan perkataan kasyibihina, maka dia telah menghalang daripada boleh ditakwilkan dengan takwil yang sahih. Dan dia telah dia telah menutup jalan-jalan keluar daripada makna yang zahirnya memberi waham yang salah. Kita ada jalan keluar, tapi kalau dah sampai perkataan kasyibihina, dia telah saddun, telah menutup jalan keluar dan memutuskan jalan sampai. Wa aujaba, dan teks itu telah mewajibkan, telah memahamkan, telah apa? Telah mewajibkan penyerupaan Adam dengan Allah, telah menyebabkan faham makna serupanya Adam dengan Allah, dan tidak dapat tidak kefahaman itu akan berlaku. Wa hadza yu'lam, dan perkara dan ini diketahui, dan perkara ini maksudnya waham yang salah ini ataupun akidah yang salah ini, iaitu serupanya Adam dengan Allah ini, dapat diketahui kebatilannya. Serupanya Adam dengan Allah ini dapat diketahui kebatilannya bibadihatil aqli, dengan akal yang spontan. Dengan akal yang spontan, tanpa perlu nazar yang panjang, tanpa perlu memikir yang panjang, dapat diketahui tentang kebatilannya, salahnya, tidak betulnya. Kerana apa? Kerana syibih dengan mithil ini adalah benda yang satu dan sama. Wa hasyalillah, maka Ibnu Hazm telah menutup katanya, jauh sekali Allah Ta'ala itu baginya misil dan baginya syibih. Intaha. Habis. Kemudian kita masuk pula kepada ulasan daripada Asy-Syaikh Sa'id Faudah. Hadza kalamun azimul ma'na, فهو يبين أن اليهود يقولون بأن الله تعالى مثلنا في صورته فهم مشبهة، وأيضا ينص على أن هذا القول مردود عقلا ونقلا ولا يجوز لمسلم أن يقول به. وقد نص علماء الفرق على أن اليهود هم أصل التشبيه وأنهم قسمان، الأول مشبهة والثاني قدرية. فقال الإمام العلامة أبو المظفر الإسفرايني صاحب كتاب التبصير في الدين بخصوص المشبهة منهم هم الأصل في التشبيه، وكل من قال قولا في دولة الإسلام بشيء من التشبيه قد نسج على منوالهم. فليعلم الذين ينتمون إلى الإسلام ويقولون بالتشبيه بأي فريق يقتدون وإلى أي سلف يرجعون. Kata Syekh Sa'id Faudah, ini adalah perkataan yang maknanya agung. Perkataan ini menjelaskan bahawasanya orang Yahudi, mereka telah berkata bahawasanya Allah Ta'ala seperti kita pada surahnya, maka golongan Yahudi ini adalah golongan musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Begitu juga perkataan ini telah menjelaskan bahawasanya akidah ini adalah tertolak dengan dalil akal dan dengan dalil nakal, dan tidak boleh bagi seorang Muslim untuk beriktikad dengannya. Dan sesungguhnya ulama yang pakar dalam bidang firak telah menyatakan dengan jelas, telah menaskan bahawasanya Yahudi ini adalah golongan yang menjadi asal kepada akidah tashbih. Hum
aslut tashbih. Dan golongan Yahudi ada dua puak. Yang pertama musyabbihah, yang kedua qadariyah. Telah berkata oleh Al-Imam Al-Allamah Abul Muzaffar Al-Isfaraini, pengarang kitab At-Tabsir Fid Din, ketika merujuk secara khusus berkaitan dengan musyabbihah daripada kalangan Yahudi, beliau telah berkata, humul aslu fit tashbih. Golongan aliran Yahudi ini adalah punca dan asal bagi aliran tashbih. Dan setiap orang yang berpandangan dan beriktikad dengan iktikad ini di dalam negara Islam, dan setiap orang yang beriktikad dengan iktikad yang ada sedikit daripada tashbih, maka sebenarnya sesungguhnya mereka telah mengikuti, mereka telah berjalan di atas jalan yang sama. Mereka telah mengikuti dengan apa yang telah dilakukan oleh oleh aliran Yahudi yang telah melakukan tashbih. Maka hendaklah mengetahui orang yang menisbahkan diri mereka kepada Islam, maksudnya orang yang beragama Islam, dan dalam masa yang sama mereka berakidah dengan tashbih, hendaklah mereka fikirkan dengan kumpulan mana mereka menjejaki dan kepada salaf mana yang mereka merujuk. Itu mukaddimah ataupun ta'liq ataupun syarahan ataupun komen daripada pengarang tentang perkataan Ibni Hazm Al-Zahiri dalam kitab Al-Milal wad Nihal, Al-Fisal fil Milal wad Nihal, menerangkan di mana punca ataupun asal usul sejarah akidah tashbih ini berpunca daripada mana. Kemudian tajuk yang seterusnya, awamilu bti'adin nasi anin nahji salimi lamma btada'atil masafatu waz zaman bainan nasi wa baina nahji sahabati ولما قل تأثرهم بنور النبوة صارت الشبه تتوارد عليهم وصار بعضهم يتصور إلهه على صورة إنسان كما يوحي إليه خياله وخيال شيطانه واختلف الناس في هذه الأمور باختلاطهم مع أهل البلاد المفتوحة مثل المجوس في فارس والهنود وغيرهم من الأقوام وصار اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل والنحال وأصحاب المذاهب والآراء يعملون عملهم ويؤثرون في عقول السذج من المسلمين فصار الغبش يحوم على عقائد العوام. Tajuk ini ada kita sentuh juga dalam pembacaan kita, iaitu awamil, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat jauh daripada jalan yang betul, daripada akidah yang betul. Dan kita juga telah terangkan dalam pembacaan kita bagi kitab Al-Idah berkaitan dengan apakah faktor, apakah hajat dan darurat yang dilihat oleh khalaf sehingga mereka mengambil metodologi takwil. Lihat apa yang disebutkan di sini. Apabila jarak dan masa telah menjadi jauh di kalangan orang Islam, di kalangan orang Islam, dan di antara orang Islam dan di antara jalan sahabat. Maksudnya apabila orang Islam telah terpisah dan telah berada jauh daripada segi jaraknya, tempat tinggal mereka, daripada segi masanya, mereka telah telah berada di zaman yang jauh daripada zaman sahabat ataupun yang jauh daripada tempat sahabat, dan mereka telah dipisahkan oleh jarak dan zaman di antara mereka dan juga di antara
di antara nahaj ataupun manhaj sahabah. Dan apabila telah berkurangan mereka itu mendapat kesan daripada cahaya nubuwah, maka jadilah kekeliruan dan syubhat datang kepada mereka. Sebahagian daripada orang Islam mula menggambarkan Tuhannya atas rupa manusia, seperti mana yang disampaikan oleh imajinasi mereka dan imajinasi yang telah disampaikan oleh syaitan mereka. Dan orang ramai telah mula bercelaru dan keliru dengan perkara-perkara ini yang menyangkuti akidah. Apakah faktornya? Sebabnya dengan faktor dan sebab mereka bercampur bersama dengan penduduk negeri yang telah ditawan, yang telah dibuka, seperti penduduk Majusi di Farsi dan juga orang Hindu dan lain-lain. Dan jadilah orang Yahudi dan Nasara dan selain mereka daripada kalangan penganut-penganut agama dan aliran-aliran akidah telah melakukan kerja mereka dan mula memberi kesan kepada akal orang-orang biasa daripada kalangan orang Islam. Maka mulalah kekeliruan telah melingkari akidah orang Islam. Ini mukaddimahnya. Falamma ra'a salafu min ashabil hadisi hadhihi al-ahwala tahayyaru fi taqriri madhhabi ahli sunnati wal jama'ati fi mutashabihati ayatil kitab wa akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka apabila telah melihat oleh salaf daripada kalangan ashabil hadis keadaan ini, apabila leluhur daripada kalangan ulama hadis melihat situasi ini, maka mereka kebingungan dalam menjelaskan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana nak terangkan mazhab ahli sunnah wal jamaah ni kepada masyarakat? Mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam perkara berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Maka bagaimana cara nak takrir? Bagaimana cara nak terangkan dengan baik sehingga keluar daripada jiwa orang-orang awam palitan-palitan yang salah, syubhat-syubhat yang melingkari dalam diri mereka. Iaitu i'tiqad ada, tapi ketika nak takrir, nak menghujahkan, ketika nak mengisbatkan, nak terangkan macam mana, maka ahlul hadis berada dalam kebingungan. Fa amma Ahmad bin Hanbal wa Daud bin Ali al-Asfahani wa jama'atun min a'immati salafi fajaraw ala minhaji salafi al-mutaqaddimina من أصحاب الحديث مثل مالك بن أنس وسلكوا طريق السلامة فقالوا نؤمن بما ورد به الكتاب والسنة ولا نتعرض للتأويل بعد أن نعلم قطعا أن الله تعالى لا يشبه شيئا من المخلوقات وأن كل ما تمثل في الوهم فإنه خالقه ومقدره. Dan adapun Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Daud bin Ali al-Asfahani dan jamaah daripada kalangan ulama salaf yang terdahulu, maka mereka telah mengambil jalan ataupun metod salaf yang terdahulu daripada kalangan ahlul hadis. Maka ketika ingin menjelaskan perkara ini, maka daripada kalangan ashabul hadis
maka mereka berjalan, mereka berpegang dengan metod yang telah dipegang oleh ashabul hadis yang terdahulu seperti Imam Malik bin Anas. Mereka telah melalui jalan yang selamat, lalu mereka berkata begini. Ini yang kita sebut mazhab salaf. Mereka telah mengambil konsep ini, iaitu mereka berkata, nu'min, kami beriman dengan apa sahaja yang dibawa, yang datang dengannya oleh kitab dan sunnah. Maksudnya kami beriman dengan apa sahaja yang datang di dalam Al-Quran dan hadis, dan kami tidak mendedahkan diri kami tidak menjerumuskan diri kami untuk mentakwilkannya. Semua ini kami buat selepas kami meyakini secara pasti bahawasanya Allah tidak menyerupai sesuatu pun, syai'an, apa pun yang ada serupa dengan makhluk tidak sama dengan Allah. Maknanya kami beriman apa yang ada sebut dalam Quran, apa yang ada sebut dalam hadis, kami beriman. Dan iman kami ini ditampung dan diasaskan oleh satu perkara yang kita sebut semalam, tanzih, bahawasanya dalam keadaan daripada lubuk hati yang dalam ini, Allah tidak menyerupai langsung dengan makhluk. Dan apa sahaja yang terbayang di dalam waham, apa sahaja yang muncul di dalam sangkaan bahawasanya Allah itu begitu dan begini, semua yang dibayangkan dalam khayalan dan imajinasi kita, maka imajinasi itu, khayalan itu sebenarnya masih lagi makhluk yang dicipta oleh Allah. Selalu disebut kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi zalika. Semua yang terlintas begitu dan begini itulah Allah, maka i'tiqad kita Allah bukan seperti itu. Kerana yang ada dalam waham kita, waham itu sendiri adalah ciptaan Allah. Maka Allah bukan seperti yang kita boleh wahamkan, yang kita boleh takyifkan, yang kita boleh bayangkan. Ini konsep yang disebut sebagai madhab aslam ataupun madhab salaf. Kita sambung sedikit lagi. Kita punya pengajian sampai pukul 8.30. Jadi siapa yang ada kerja, dia boleh dengar secara ulangan, bukan ulangan lah, rakaman. Yang baru masuk boleh share dengan niat menyampaikan ilmu. Share ni percuma saja. Hadha hasilu ma dzakarahu Syahrastani thumma qala wa kanu yahtarizuna 'anit tashbih ila ghayati an qalu man harraka yadahu 'inda qira'atihi خلقت بيدي أو أشار بإصبعه عند روايته قلب المؤمن بين إصبعين ataupun أسبوعين من أصابع الرحمن وجب قطع يده وقلع إصبعه وقالوا إنما توقفنا في تفسير الآية وتأويلها لأمرين. Yang telah kita sebut tadi ini adalah kesimpulan daripada apa yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syahrastani. Kemudian Al-Imam Asy-Syahrastani menyambung lagi dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal. Mereka leluhur salaf sangat menjauhkan diri daripada tashbih sehingga sampai tahap mereka berkata, ini salaf yang begitu bersungguh-sungguh menjauhkan diri daripada tashbih sehingga mereka berkata, man, sesiapa yang dia gerakkan tangan dia ketika dia baca ayat khalaqtu biyadi, siapa yang dia semasa dia baca ayat ke baca hadis yang ada lafaz aku telah cipta Adam dengan tanganku. Jadi masa dia baca ayat tu, dia terangkan ayat tu, dia kata Allah Ta'ala telah kata aku telah mencipta Adam dengan tanganku. Dia tunjuk macam ni, dia gerakkan tangan dia. Ataupun ketika dia baca hadis, hati manusia, hati orang mukmin di antara dua jari daripada jari-jari Ar-Rahman.
Semasa dia baca hadis ini, dia buat macam ni. Hati mukmin di antara dua jari. Dia gerak-gerakkan jarinya. Ketika dia membaca hadis ini, maka apa kata sebahagian salaf? Wajib potong tangannya dan cabut jarinya. Dan mereka berkata, mereka ini maksudnya leluhur salaf, innama, sebab kami tawakuf, kami diam, kami tawakuf, kami mengambil sikap tawakuf ketika mentafsirkan ayat dan mentakwilkannya. Faktor kami berlaku demikian itu ada dua faktor, ada dua perkara, ada dua sebab. Kenapa kami ini tidak tafsirkan dan kenapa kami tidak takwilkan? Ada dua faktor. Ahaduhuma, yang pertama, al-man'ul waridu fit tanzili fi qawlihi ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Ini kita kena faham. Semalam kita sebut apakah faktor ulama-ulama takwil. Ini dengar pula. Apa faktor-faktor salaf dia tak nak takwil. Ingat balik semalam, masalah ini adalah mas'alatun ijtihadiyatun, mas'alatun fiqhiyatun ijtihadiyah. Dua sebab kami tak nak tafsir, kami tak nak takwil. Yang pertama, yang kami faham. Yang pertama ialah larangan yang datang dalam Al-Quran. Yang disebut di dalam firman Allah, adapun orang yang di dalam hatinya ada terpesong, mereka akan mencari-cari perkara-perkara yang keliru daripada Al-Quran, dan maksud mereka adalah ingin menimbulkan fitnah dan ingin memesongkan maknanya. Dan tidak ada sesiapa yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Adapun orang-orang yang ilmunya mendalam, mereka hanya berkata kami beriman dengan ayat ini dan semua ini datang daripada Allah. Lalu kata salaf, kami menjauhkan diri daripada takwil. Wasani, sebab yang kedua, anna at-ta'wila amrun maznunun bil ittifaq wal qawla fi sifatil bari ta'ala bil dhanni ghairu jaiz. فربما أولنا الآية على غير المراد الباري تعالى فوقعنا في الزيغ بل نقول كما قال الراسخون في العلم كل من عند ربنا آمنا بالظاهر وصدقنا بباطنه ووكلنا علمه إلى الله تعالى ولسنا مكلفين بمعرفة ذلك إذ ليس من شرائط الإيمان وأركانه. قال الشهرستاني واحتاط بعضهم أكثر احتياط حتى لم يقرأ اليد بالفارسية ولا الوجه ولا الاستواء ولا ما ورد من جنس ذلك، بل إن احتاج في ذكر إلى عبارة عبر عنها بما ورد لفظا بلفظ فهذا هو الطريق السلامة وليس هو من التشبيه بشيء. Ingat dalam kitab Idahud Dalil kita belajar tentang apakah wajah tarjih takwil. Di sini kita belajar wajah tarjih tafwid. Masing-masing adalah perbezaan dalam metod berinteraksi dengan ayat sifat. Yang kedua, sebab apa kami tak nak takwil? Sebabnya adalah takwil ini adalah perkara yang zanni secara ittifaq. Mungkin yad itu bukan makna kudrah, ada makna lain. Dia adalah perkara yang zanni. Zanni, point dia. Dan bercakap tentang sifat Allah dengan sangkaan ini tak boleh. Mungkin kadang-kadang kita takwilkan satu ayat atas satu makna yang bukanlah dikehendaki oleh Allah, lalu kita telah terjerumus di dalam kepesongan. Bahkan kami mengambil konsep dan kami berkata, seperti mana orang yang rasikh dalam ilmu telah berkata, kullu min inda rabbina. Ayat ini datang daripada Allah. Kami beriman dengan zahirnya dan kami membenarkan makna batinnya, tetapi apa makna batinnya kami serahkan ilmunya kepada Allah, dan tidaklah kami ditaklifkan dan dibebankan untuk mengetahui makna batin dan muradnya.
kerana mengetahui makna batin dan murad itu bukanlah daripada syarat-syarat iman dan rukun-rukun iman. Telah berkata oleh Imam Asy-Syahrastani. Tengok ni. Begitu sekali. Imam Syahrastani kata, telah mengambil jalan ihtiyat. Telah berihtiyat, telah berhati-hati sebahagian salaf secara bersangatan. Maknanya sebahagian daripada salaf begitu berhati-hati lebih daripada orang lain sehingga tapi masalah ni ada khilaf, boleh ke tak boleh menterjemahkan yad itu dengan perkataan tangan. Boleh ke tak boleh? Sebab tangan ni, yad ni bahasa Melayu tangan. Tangan ini seperti mana dalam bahasa Melayu ada makna hakiki, dia juga ada makna majazi. Jadi bukan semua ulama melarang daripada menterjemah yad itu dengan tangan. Kalau ruang lingkup ayat itu masih ada qarinah yang menunjukkan majaznya. Dia ini dalam tangan aku. Kita pun cakap kan dalam bahasa Melayu. Jadi perkara itu jadi perbahasan, boleh ke tak boleh. Tetapi sebahagian daripada salaf mengambil jalan ihtiyat yang bersangatan sehingga mereka tidak baca yad itu dalam bahasa Farsi. Dan juga tidak juga wajah dan tidak juga istiwa. Maksudnya, bila sampai perkataan yad, dia akan sebut yad. Bila nak terjemah tu, yadullahi fawqa aydihim, mereka akan kata yad Allah di atas tangan-tangan mereka. Yad itu tak terjemah. Tapi bukan semua ulama berpandangan tak boleh terjemah. Tak. Seperti mana yad, perkataan yad itu, lafaz itu sahaja yang diriwayatkan, maka begitu juga lafaz itu sahaja diterjemahkan, tapi maknanya itu masih makna yang boleh difahami secara takwil berdasarkan siyak dan sabak. Berdasarkan konteks ayat. Jadi contohnya kan, perkataan yad, perkataan wajah, perkataan istiwa, dan tidak juga mereka membaca dalam bahasa Farsi, maksudnya menterjemahkan apa sahaja lafaz-lafaz yang datang daripada yang seperti itu. Bahkan tengok apa yang sebahagian salah buat. Bahkan sekiranya mereka berhajat, mereka perlu untuk menyebutkannya, bahkan sekiranya mereka perlu ketika menyebutnya kepada sesuatu ungkapan, mereka akan ungkapkan perkara itu dengan lafaz itu secara harfi. Secara harfi. Tak terjemah. Ini sebahagian salaf. Ini adalah jalan yang selamat, dan jalan ini langsung tak ada palitan tasbih langsung. Langsung tak ada, bau tasbih pun tak ada. Begitu sekali sebahagiannya mengambil jalan ihtiyat. Ini petikan, ini bukan perkataan Syekh Said Foda, ini perkataan Al-Imam Syahrastani yang terkenal dalam bidang al-milal wan nihal. Kemudian tengok lagi sikit. Fanzuru rahimakumullahu ila diqqati hadzal uslubi wa 'idhami dilalatihi ala hirsi salafis salihi ala al-imtithali bi awamirillahi ta'ala min haitsu ihtiyatuhum لعدم الوقوع في الخطأ ويؤيد هذا الكلام الثابت ويؤيد هذا الكلام ثابت عن أئمة السلف مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال عندما سئل عن أحاديث الصفات نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى. وقال الحافظ الترمذي في سننه والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها. Sini baca turwa
ونؤمن بها ولا يقال كيف وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. Dia dalam masalah tak faham tentang masalah sifat ni, dia jadi syubhat. Bila mereka baca perkataan salaf, tidak memahami perkataan salaf itu dengan makna yang betul. Itu punca dia. Kalau berhujah, ini perkataan Imam Ahmad ni pun akan diambil. Golongan yang menolak Asy'ariyah ini, bila berhujah, kita akan dengar mereka akan ambil perkataan yang sama. Perkataan Imam Tirmizi ni memang masyhur dipetik untuk mengisbatkan yang disebutkan bahawasanya sabitnya tangan tapi tak tahu kaifiat. Jadi cuba kita fahami dengan frame yang betul. Maka kata Syekh Said Fodah ketika mengulas nukilan daripada Imam Syahrastani berkaitan sebahagian leluhur salaf, maka cuba kamu perhatikan. Semoga Allah merahmati kamu. Perhatikanlah rahimakumullah kepada uslub yang teliti dan tingginya petunjuk yang memberi indikasi kepada kesungguhan salafus salih, leluhur kita, untuk menjunjung perintah-perintah Allah dari sudut sikap berhati-hatinya mereka, supaya mereka tidak terjerumus dalam salah. Menyokong perkara ini kalam yang sabit, perkataan yang sabit daripada ulama-ulama salaf seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ada dua nukilan yang dibawa di sini. Pertama, riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, riwayat daripada Al-Imam Tirmizi. Fahami dengan baik nas ini. Telah berkata oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau ditanya tentang hadis-hadis yang ada sifat, yang ada sebut tentang yad, yang ada sebut tentang ain, yang ada sebut tentang mungkin syakhs dan seumpamanya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Nu'minu biha. Kami beriman dengannya. Wa nusaddiqu biha. Dan kami membenarkannya. Wala kaifa wala ma'na. Ini yang maksud tafwid. Tidak ada, kami tak tanya kaif, bagaimana. Sebab perkataan kaifa ni tak boleh ditanya pada sifat Allah. Perkataan kaifa ini hanya boleh ditanya kepada sesuatu yang ada kaifiat. Kaifiat itu adalah makhluk. Maka perkataan kaif tidak boleh ditanya kepada sesuatu yang tiada kaifiat. Dan wala ma'na. Bukan makna tak ada, makna ada tapi serahkan pada Allah. Tengok yang terakhir untuk pagi ini, terjemahan daripada nukilan perkataan Imam Tirmizi. Ini masyhur ni. Ini masyhur. Imam Tirmizi ketika membahaskan ayat hadis yang ada sebut ayat sifat, hadis sifat, maka kata Imam Tirmizi, dan mazhab dalam masalah ini, iaitu masalah sifat, di sisi ulama, di sisi ahli ilmu daripada kalangan ulama seperti Sufyan Sauri, ini semua salaf ni, Malik bin Anas, Wabnul Mubarak, Ibnu Uyainah, ulama hadis, Waqi' bin Jarrah dan lain-lain. Jadi manhaj mereka ataupun pegangan mereka dalam perkara seperti ini, apa yang mereka lakukan? Annahum, mereka meriwayatkan perkara-perkara ini. Maksudnya hadis-hadis yang ada sifat ini mereka tak akan simpan, tak akan tutup, tak akan sembunyi. Mereka akan riwayatkan sebagai menunai amanah ilmu. Tetapi mereka akan kata, tengok bagaimana salaf berinteraksi. Adakah salaf ini menjisimkan Allah, menyerupakan Allah, ataupun kamu telah buat benda yang lebih daripada salaf buat? Salaf, kalau ada hadis tentang sifat, kita riwayatkan sebagai menunaikan amanah riwayat. Jadi mereka akan kata apa? Turwa. Ini Imam Tirmizi yang menjelaskan
konsep salaf. Diriwayatkan hadis-hadis ini. Diriwayatkan. Kalau tak diriwayatkan, kita dah dipanggil kitman. Menyimpan, menyusup, menyembunyikan ilmu. Diriwayatkan hadis-hadis ini. Poin yang pertama. Wa nu'minu biha. Kami beriman dengannya. Kami beriman. Ini datang daripada Allah. Walaupun kami tak faham, tapi ini datang daripada Allah. Dan tidak ditanya soalan kaif. Nampak Imam Tirmizi kata apa? Nu'minu biha. Kami beriman dengannya. Dan tidak ditanya kaifa. Apa dia? Wa hadha alladhi ikhtarahu ahlul hadis. Inilah yang telah dipilih oleh ulama hadis. Apa dia? Anturwa hadhil asya. Diriwayatkan perkara-perkara ini seperti mananya datangnya ia. Wa yu'manu biha. Diimani dengannya. Wala tufassaru. Dan tidak ditafsirkan. Ini tafwid yang betul. Kalau hanya kata yad tu makna tangan, tapi kita tak terangkan rupa tangan tu macam mana, itu bukan makna tidak ditafsirkan. Memaknakan yad itu dengan tangan itulah tafsir. Itu bukan salaf punya kaedah. Salaf ni tafwid mahdhun. Kita beriman perkataan yad datang dalam Al-Quran. Apa maknanya kita tak sebut. Bukan apa kaifiatnya kita tak sebut. Makna kita sebut tapi kaifiat tak sebut. Itu dipanggil berlindung dengan kaifiat. Dengan bila kaif. Kami dan tidak ditafsirkan dan tidak diwahamkan. Tak diwahamkan tu maksudnya kita tak ada nak imajinasi. Tidak diimajinasikan. Dan tidak ditanya bagaimana. Oh bagaimana? Ain. Dia nak tanya bagaimana. Jadi perkataan bagaimana tidak boleh ditanya kepada sesuatu yang dia tidak ada kaifiat. Kaifa ini hanya sah ditanya untuk sesuatu yang boleh ditasawurkan ada kaifiat padanya. Sedangkan kaifiat juga adalah makhluk dan Allah Ta'ala suci dan bebas daripada menyerupai makhluk. Wahadha kata Imam Tirmizi, ini adalah perkara yang telah dipilih oleh ulama dan mereka berpegang dengannya. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Kita akan sambung bagi menjelaskan keprihatinan salaf, ihtiyat mereka dalam tashbih. Jadi kita cuba menginsafi betul-betul yang mengatakan kita mengikut salaf. Menginsafi betul-betul adakah apa yang kita iktikadkan kepada Allah berjisim itu, itulah yang dikehendaki oleh salaf, ataupun mereka telah mengupayakan iman mutlak, dah jadi unsur ta'abbud dalam perkara ini, dalam perkara seperti ini. Baca baik-baik nukilannya, apa perkataan, apakah yang dimaksudkan dengan wala yuqalu kaif, apa yang dimaksudkan wala tufassar, apa yang dimaksudkan wala tutawaham. Maka dua nukilan ini sebagai sebahagian daripada nukilan daripada salaf, dan kita masih lagi menjelaskan mazhab salaf, dan akan disebutkan supaya jangan terkeliru antara yang dipegang dan diiktikad oleh salaf, dan itulah sebenarnya tanzih dengan apa yang diiktikad oleh sebagian orang yang mereka menyangkanya salaf, mereka menyangkanya tanzih, tetapi telah terjebak kepada tashbih dan telah terjebak kepada tajsim. Wallahu a'lamu bis-sawabi wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Jadi sebelum kita tamatkan, yang belum share kita share dengan niat dakwah. Kita perbaiki niat kita, bukan belajar untuk berdebat, bukan belajar untuk, tetapi belajar untuk menghilangkan kejahilan daripada diri kita, dan berdoa kepada Allah moga-moga kita juga diberi taufik untuk menghilangkan, berusaha untuk menghilangkan kejahilan daripada masyarakat, daripada kalangan asatizah. Ini adalah tanggungjawab. Jangan menyibukkan diri dengan jidal yang tidak memberi manfaat. Sibukkan diri dengan penjelasan demi penjelasan, penjelasan demi penjelasan,
penjelasan demi penjelasan dengan hati yang ikhlas untuk melakukan islah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah dan petunjuk insya-Allah tabaraka wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa. Allah menjadi tempat pergantungan. Allah lah tempat pergantungan. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. InsyaAllah hari ini pun kita akan ada baca kitab Idah. Tengoklah bila ada mood saya bacalah. Tunggulah bila-bila masa dia on, maka adalah. Mungkin siang ni pun ada, malam ni pun ada. Wallahu a'lam bishawab.